Ni apa ni, dalam Quran ada mengatakan mengenai kiamat, ya. Antara tanda-tanda yang ada kiamat antaranya ialah gempa bumi. Tadi Datuk telah mengatakan yang gempa bumi ni antara sebab-sebabnya ialah pasal global warming, ya. Kita boleh faham lah tu, ya, connection ni. Satu lagi tanda-tanda yang disebut dalam Quran ialah bila hari kiamat, bila hari nak kiamat, matahari akan timbul daripada barat dan bukan daripada timur. Dari segi sains dan fizik, ya, saya tak tahulah macam mana explanation dia nanti. Terima kasih. Untuk saya kan? Okey, saya tahu diri je. Saya nak tahu definisi kiamat itu apa? Apakah kiamat itu berarti hanya bumi saja hancur? Sedangkan kita ada sistem cakrawala. Kalau ikut sains dia tak boleh bagi lagi jawapan. Macam mana bentuk bumi ni? Ada 3 jawapan dia tak beritahu. Boleh tanya Bung Gediloni, dia beritahu saya. Dan dia sebut kat saya, dia kata, Kak Jod dia kata orang Islam takkan dapat berloret dalam bidang Big Bang Theory ni. Kenapa? Sebab ayat Quran menyebut awalam yaral ladzina kafaru anna samawati, apakah orang kafir itu tak tahu bahawa langit dan bumi itu satu yang kemudian akan dipisahkan, ya? Surah Anbiya ayat 30 ayat 25. Boleh catat. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kalau ikut teori, ini teori yang famous hari ini ialah dipanggil teori keapungan alam universe. Alam universe terapung-apung. Dan bila peringkat permulaannya nobody knows, tetapi dikatakan dulunya itu dia adalah satu kecil, dia sebesar satu cube gula yang cube 1 cm kali 1 cm yang mempunyai density yang tinggi, ikatan yang tinggi, kekuatan tinggi. Entah macam mana sekonyong-konyong dalam National Geographic ada keluar, tiba-tiba dia meletup. Apa yang memulakan letupan tak tahu. Dan bagaimana proses letupannya pun juga tak tahu. What happened immediately after dia meletup pun tak tahu. Bila dia meletup itu, dia macam nuklear. Nuklear ini uranium. Kenapa dia mempunyai tenaga yang banyak? Sebab unsur uranium ini dia diikat oleh satu ikatan, kita kata ikatan antara molekul-molekul yang banyak itu, dan dia tak stable. Bila dia tak stable, dia akan menyepai. Itu half-life dan sebagainya. Bila dia tersepai, dia akan keluar energi yang cukup banyak, campur dengan gamma, alpha, beta, X-ray dan sebagainya. So, dan yang tadi pun dia akan tersepai dan terkeluar. Maka berkembanglah ni. Dan dalam calculation ini, Stephen Hawking dalam kajian yang didapatkan number Lorentz dalam bidang Stephen Hawking ini, dia mengkaji apa yang telah didapati oleh saintis-saintis dulu. Didapati bahawa jarak di antara setiap objek, jarak antara planet-planet, jarak di antara universe, 2 objek dalam dunia ni, dalam alam semesta, dalam dunia ni, bila saya maksud dunia ni bukan bumi, dalam dunia cakrawala ni masing-masing sedang mengembang. Maknanya distancing itself kita dalam bahasa Inggeris. Masing-masing makin lama makin menjarak. Oleh kerana dia makin menjarak, dan ini boleh dibuktikan dengan observation, tapi dia orang hantar Hubble teleskop dan sebagainya. Dan kalau benda dia makin lama mengembang, maknanya kalau saya pergi negative time, mungkin ada satu kan. Inilah yang mendasarkan, yang mengatakan bahawa Big Bang Theory itu dia bermula dengan letupan dan dia berkembang. Dia bermula dengan letupan itu, dia punya energi itu bertabur dalam alam cakrawala, tak tahu kat mana. Dan dulu ada satu konsep yang dipanggil sebagai ada istilah dia. Saya lupa sebab istilah tak pakai dah sekarang ni. Tak pakai dah. Ahli fizik, ahli sains tak pakai. Dan sebab teori itu fail. Dia panggil dia ada satu medium lah. Kemudian bila diukur balik, sebenarnya umurnya adalah 13.7 bilion tahun. 13 kali 7 kali 10 kuasa bilion kuasa 12 kan. Kuasa 9 milion kuasa 12 bilion tahun. Dan sehinggalah kini. Jadi bila sesuai begitu, maka kita nak kaji apakah unsur-unsur latar belakang. Dia panggil background particle. Itu yang diorang keluar, yang dipanggil cosmic ray dan sebagainya. Dan didapati memang ada unsur-unsur hidrogen
Yang unsur-unsur ini sama dengan unsur yang ada di matahari dan juga di bumi dan sebagainya. So unsur yang sama. So oleh kerana kita punya unsur yang sama ini, maka mungkin kita benda yang sama dulunya. Hanya isu yang besar sekali balik kiamat tadi, bila dia pergi ke sana semua keluar ni, dia akan berakhir di mana nanti? Sebab dia akan bergerak bila dia ada energi. Bila saya ada energi, kereta saya bergerak kan, ada minyak kan, minyak ada energi. Jalan-jalan tak berhenti, akhirnya akan berhenti bila minyak dah habis. So, benda ni juga jalan-jalan dia akhirnya akan berhenti. Kemana dia akan berhenti? Jadi ada yang mengatakan dia akan berhenti di black hole, di mana dia akan bertemu dengan satu lubang. Lubang ini punya intensiti yang tinggi dan sebagainya, sehingga cahaya pun, kalau lalu cahaya pun akan tenggelam dalamnya, akan masuk dalam. Apakah kiamat ini ditarifkan sebagai bumi saja hancur ataupun keseluruh cakrawala? Bohonglah, saya tak tahu. Itu pun kena diberi. Sebab itu saya menyebut, mana boleh sains menerangkan Al-Quran. Yang sure, kiamat akan berlaku. Yang sure dari segi sains, bumi akan berakhir. Bentuk berakhirnya saya tak tahu. Apakah boleh disetarakan dengan kiamat yang dimaksud Quran? Itu satu soalan. Satu soalan. Kalau dah sudah keadaan macam itu, sekarang ini dia ada galaksi. Kita menurut galaksi, kemudian dia ada sistem. Kita ini ada di sistem solar system. Sistem ini dulu kita kata 7 hari, sekarang dah jumpa lagi dah. Ada lagi 9, 12 dah jumpa, baru jumpa. Jadi sistem kita ini adalah adanya matahari, adanya bumi, adanya bulan. Bila kita pergi kepada black hole nanti, dia akan tertarik, dia akan jadi chaos. Kemungkinan bumi ini yang beredar ke sekarang ini, dia akan lekang-lekang dunia. Dia tidak akan dalam bentuk order lagi. Itu yang mungkin matahari terbit di barat dan sebagainya. Itu Al-Quran sebut, yang pasti jadi. Yang saya ini tidak tahu. Sebab ini teori. Teori bermaksud satu, kita berasaskan kepada satu kenyataan, satu fakta. Macam teori lah kan. Budak ni tak pernah pergi kelas, tuang kelas, homework tak pernah buat. Teorinya dia fail lah. Tapi kita tak tahu dia fail tak fail. Mungkin dia duduk rumah, dia buat tuition lepas semua sendiri, tak tahu. Jadi teorinya dia fail. Jadi sama lah tadi, alam ini bergerak begini-begini, itu teorinya. Maka kita cuba mencari jawapan. Arisan cuba jawab, apakah bumi itu sebenarnya begitu? Wallahu a'lam. Macam tadi lah, api yang panas itu membakar. Teorinya, api ini membakar. Sebab itulah Raja Namrud guna api untuk bakar Nabi Ibrahim. Kita lapar makan nasi. Teorinya macam itulah. Jadi kita nak hilang lapar, makanlah nasi. Tetapi kenyang kita itu bukan kerana nasi itu. Jadi masih tak boleh nak menggunakan. Kalau kita cuba menjawab, yang bimbang saya, seolah-olah kita meletakkan ilmu sains ini sebagai ilmu absolute, ilmu standard untuk menerangkan tentang kiamat. Yang itu yang tak betul. Yang itu yang saya tak setuju. Macam tadi kan, saya tak hujah saintifik. Tuhan tak ada. Sedangkan menerangkan Tuhan itu tak perlu menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yang saya sebut tadi hanya untuk menerangkan tabiat alam sahaja, bukan menerangkan Tuhan dan juga menerangkan hubungan sama manusia. Hubungan sama manusia itu bahagia pun tak tahu, menderita pun tak tahu. Ada orang nampaknya hebat, kaitanya besar, tapi dalamnya menderita bergoing. Ada orang macam tu. Dia orang kata tu rumah kecil di kampung tu menderita, dia rumah besar. Orang yang miskin ni, dia nak duit banyak. Dia tak tahu bahawa duit banyak itu, nak mengurus duit yang banyak itu bukan orang macam dia. Sebab tu sepatutnya dia bersyukur kepada Allah. Sebab dia tidak ada kemampuan mengurus duit banyak, tapi dah ada duit banyak, apa jadi? Minta maaf lah, saya bukan nak sebut. Bukan nak sebut, kena sebut. Contoh kan. Jadi orang cerita macam orang Langkawi dulu. Minta maaf kan kalau orang Langkawi sini. Duit, harga tanah Langkawi mahal. So dia jual tanah Langkawi, dia pergi beli mudah, dia beli tanah 5-6 ekar yang harganya murah. Langkawi tanah sekar, harga juta. So dia beli tanah 200-300 ribu, 4-5 ekar. Lepas tu buat rumah besar, lepas tu beli kereta besar. Akhirnya duit income tak ada. Lama-lama nak switch elektron tak boleh. Sebab apa? Bayar listrik duit tak ada. Sebab dia tak boleh mengurus. You duduk rumah kecil macam lama, you boleh urus sebab pendapatan dia sekian. Tapi duduk rumah besar dengan pendapatan yang kecil itu, boleh kan? Nak urus rumah, nak switch on aircon pun tak boleh. Pakai kereta 3 tahun juga balik lah, minta maaf. Nak bayar duit minyak tak boleh.
Kereta pakai kereta Mercedes besar. Nak road tax macam Mercedes lah. Macam sama kancet sikit Jadi kadang-kadang kita terlupa bila kita jadi kaya, kita juga kena mengurus sebagai orang kaya. Kalau kita cerdik, jadi pandai, kita kena mengurus orang pandai. Bukan boleh sama dengan orang lain. Tak boleh. Jadi kita terlupa benar. Jadi respon saya satu adalah jangan gunakan pendekatan saintifik untuk memperjelaskan kiamat ini. Dia pendekatan agama. Bagaimana berlaku wallahu alam, tapi dia pasti jadi. Tetapi untuk mempuas hati tadi nak puas hati fikir. Setakat ini inilah teori. Setakat ini. Saya rasa teori saya seperti saya sebut tadi tak kekal. Teori atom tak kekal, teori kejadian alam kekal. Dulu orang katakan dunia ni macam tanduk kebau. Duduk atas tanduk kebau dia guling, dia gelek kepala dia jadi gempa bumi. Yes, betul. Teori lama. Dan tak salah dia. Itulah ada alat yang dimiliki untuk faham alam ketika itu. Hanya saya nak sebut satu, untuk orang Islam kita tak jadi masalah sama ada bumi dengan matahari atau matahari dengan bumi. I repeat, orang Islam tak ada masalah. Sebab apa dia masalah? Dia bukan akidah. Saya nak menjemput sampai hari ini pun, walaupun kita tahu bahawa bumi mengelilingi matahari, tapi dalam menentukan waktu Zuhur, Asar dan Maghrib, kita masih menggunakan matahari dan bumi. Cuba tuan-tuan perasanlah. Bila masuk waktu Zuhur? Dia tak kata pukul 1.10. Masuk waktu Zuhur ialah tergelincir matahari. Bagaimana tergelincir matahari? Ialah ketika bayang matahari itu menegak, bayang satu objek itu menegak, dan dia tergelincir sikit. Untuk menentukan ini, kita mesti mengandaikan matahari mengelilingi bumi. Betul tak? Kalau kita andaikan bumi, takkan jumpa je. So, tak ada isu. Tak ada isu. Untuk menentukan kita punya wukuf di Arafah, Tuhan sama. Kita gunakan demikian. So, tak ada isu. So, walaupun dalam benda yang lain kita mengatakan ini bukan isu. Itu hanya cara kita interpret dunia ini. Tak ada masalah. Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Rasulullah pun bertanya kenapa perpenuhan itu. Hanya how dia interpret. Tak jadi, patut balik seperti biasa. So, bukanlah satu kesalahan yang boleh menjejaskan akidah. Jadi, sebab saya nak sebut ini satu statement. Jangan jadikan sains ini sebagai ilmu absolut yang tak sewajarnya untuk menerangkan agama. Impossible dan tak akan jawab. Nak membayangkan bahawa pahala daripada Allah itu sembahyang di Masjid Haram itu 100,000 kali ganda dan sebagainya. How you going to imagine that? Tak boleh bayang. Apakah semestinya orang sembahyang situ akan jadi macam itu dan sebagainya, bergantung dengan keikhlasan kita dan sebagainya kan? Jadi tak semudah itu untuk kita bayangkan. Sebab dia ada hubungan dengan hubungan kita langsung dengan Tuhan. Wallahu a'lam. Saya tanya mengenai konsep putaran lawan arah jam. Adakah konsep ini memberi energi berbanding kita mengikut arah jam? Sebabnya kalau kita perasan sekarang, ada sebuah syarikat yang mengeluarkan produk jam mengikut lawan arah jam. Jadi nak tahu adakah ini memberi efek pada biologi manusia ataupun? Saya kecewa sebenarnya. Tak tahu saya nak respon dulu. Malam raya haji, satu malam saya balik kampung duduk dengan mentua saya. Dan kemudiannya tengok televisyen. Malam raya biasanya kita ada takbir raya di televisyen. Tiba-tiba dia tunjukkan bagaimana kita tawaf di Mekah ni, di Kaabah. Tawaf kita di Kaabah ni bertentangan dengan persendian jam. Dan sebenarnya lawan persendian jam ini dia bersama dengan katanya gerakan elektron melalui satu konduktor dan mengikut hukum Fleming, Fleming light and rules, hukum Fleming tangan kanan. Jadi kan itu dayanya dekat atas. So kalau kita tawaf ni ini maka kuasa dia dekat atas. Naik ke atas itu Kaabah. Jadi power dia dekat Tuhan. How can saya cerita? How can ilmu dunia begini nak cerita tentang ketuhanan ni? Takkanlah Allah itu mesti patuh pada hukum Fleming. Itu dia masalah. Jadi saya rasa soal-soalan yang begini hati-hatilah. Hati-hati. Memang alam ini ada tabiinya. Dan di dalam tabii alam ini ada tanda-tanda. Saya nak sebut untuk orang sains, minta maaf untuk
untuk orang sains ni ada dua gelaran yang Allah Ta'ala sendiri bagi. Gelaran yang pertama ialah yang melihat tanda-tanda Allah ni. Jadi dalam kejadian alam ini, sama ada langit dan buminya, sama ada elektron yang bergeraknya, sama ada kambing yang membesarnya, sama ada pokok yang menumbuh yang bagi buah pada kita, anything, dia adalah ada tanda-tanda bagi mereka yang Allah Ta'ala sebut sebagai ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Siapa ulul albab ini? Ialah orang yang memerhatikan kebesaran Allah itu, kebesaran melihat kejadian fenomena alam ini dan dapat merelitkan dengan hubungannya dengan kebesaran Allah itu. Lantas beliau menyebut alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Kami tidak jadikan benda ini sia-sia. Ya. Benda jadi mesti ada satu hal. Itu adalah satu nama, satu gelaran yang diberikan oleh Allah kepada ulul albab. Siapa ulul albab sini? Pertama, orang yang dapat melihat kebesaran. Yang kedua ialah ayat saya sebut surah Zumar 27 dan 28. Ayat yang bermula alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a. Apakah kamu tidak lihat bagaimana Allah Ta'ala menurunkan air daripada langit? Kemudian dengan turunnya air itu Allah Ta'ala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa minal jibal judatun bidu wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Yang dengan dan juga gunung ganang, ada yang putih, hitam dan sebagainya. Kalau kita di Padang Pasir memang jelas nampak ini. Saya minta maaf, saya baru balik di Padang Masjid Al-Aqsa di Sabtu lepas, dan kita lalu banyak benda yang kita belajar. Kemudian Allah Ta'ala untuk wa minan nas. Begitu juga di kalangan manusia. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sosialnya begini, orang Cina bercakap Cinanya, orang hitam bercakap ni, yang berbagai-bagai sosiologi. Sebab itu kita, saya fikir itu yang kawan saya tadi timbang. Kawan saya dia berjumpa, dia kata hebatnya Islam ini. Bila dia datang ke negeri India, dia bukan mengarabkan orang India, dia hanya mengislamkan orang India. Contohnya, orang India masih pakai baju India. Orang perempuannya pakai seluar sebab dia bergulung ganak, tapi dia pakai tudung, tapi dia tak pakai jubah macam Arab. Main ke orang Melayu, dia jadi cara orang Melayu tapi tutup aurat. Saya tak kata pakai jubah itu senang, tapi kita bukan mengarabkan. Ini hebat Islam. Dia hanya tutup aurat kita. Makanan yang halal, halal dan thayyiban. Rasulullah tak makan nasi, dia makan roti. Kita makan nasi. Mungkin negeri Cina orang makan pakai chopstick. Orang tanya, apa hukumnya pakai chopstick? Hukumnya kenapa? Kenapa? Ya Rasulullah makan roti pakai 3 jari boleh. Orang Cina pakai steamboat, nak pakai 3 jari dia. Takkan nak masuk jari dalam steamboat tu, itu bakar. So dia kena pakai chopstick, sebab chopstick tu daripada kayu tak panas. So dia hebat lah. Sebab jenis makanan dia macam tu. Oh, tak sunang jari, nak sunang macam mana? Itu makanan kami ni. Takkan nak suruh orang Cina semua makan roti macam orang Arab. Yes, Islam tak suruh macam tu kan. Itu saya kata kita kecilkan konsep sunnah. Esok aja disebut tadi lah. Jumpa terpilih tak nak berhenti. Pasal tak nak berhenti, tak ada sunnah. Sebab dia tak faham. Jadi saya nak balik kepada apa isu saya tak lain. Jam. Pasal apa pusingnya. Jadi saya tahu jam tadi. Bila bila untuk bila ya udah albab ni sering sudah albab. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga wa minan nas, di kalangan manusia, wa dawabi, binatang-binatang liar, binatang melata, wal an'ami, binatang yang ditundukkan Allah, ayam, lembu, kambing, itu kan surah An'am. Mukhtalifun alwanuhu kadzalika, yang berbagai jenis, berbagai sifatnya. Innama yasyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu ulama. Maknanya yang takut kepada Allah ini adalah yang memahami bagaimana ayat yang turun dari langit, bagaimana gunung ganang yang berwarna kemerahan putih, bagaimana antropologi orang Cina, orang India, orang Melayu, bagaimana memahami harimau, gajah dan ayam itik. Sains. Ayat itu bukan berpisah, itu satu sebagian ayat disambung dengan innama yasha, disambung itu ke ayat baru, ayat yang sama. Innama yasyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah itu ulama. Siapa ulama ini? Innallaha azizul ghafur. Sesungguhnya kalau kamu rasa kamu hebat, kalau kamu boleh memahami semua alam ini, maka kamu hebat
Allah itu lebih hebat daripada kamu itu, dan sekiranya kamu dah terlajak, cepat-cepat minta maaf supaya Allah itu maha pengampun. Jadi ulama ini bukan ulama yang faham Al-Quran dan Sunnah dengan Islam law itu saja, yang faham alam. Dalam ayat ni, balik baca tengok. Dalam komputer ni saya ada. I can buka sekarang kalau nak tengok. Ada dalam ni lah ni Samsung ni. Jadi itu satu balik. Jadi bila disebut orang sains dalam Islam ini, dia bukan menumpuk. Jadi dia melihat benda ini dan cuba lah. Tak mungkin lah, tak boleh lah. Dia melihat ilmu berkenaan tengok alam ini nak menjustifikasikan. Itu yang saya tak setuju. Apatah lagi saya kebetulan yang saya sedar itu sebab kawan saya telefon, kawan apa orang kampung. Besok hang tengok, saya waktu di Kelantan. Hang tengok TV dia tengok orang lain. Cuba buka apa, tak salah saya Al-Hijrah kali. Buka channel ni. Kenapa? Minta ulas sikit. Dia sebut tentang apa, flaming ruang dulu. Dia kawan saya tak faham. Saya kata saya sedih. Saya takut orang biasa yang melihat hujah ni dan mengatakan dia tu benar. Dia tak faham sains pun. Orang terang pun orang sains pun. Dia tak tahu dia filosofi of sains. Dia faham filosofi sains. Bagaimana cara berfikir orang sains, falsafah dia tu. Sebab tu saya kata kalau kita nak ajar sains, pertama belajar history, yang kedua belajar filosofi, yang ketiga kita kena tahu etika, adab dan akhlak ahli sains. Sebab agama Islam itu mesti ada akidah, syariat dan akhlak. So samalah akidah itu berada di dalam yang dikatakan falsafah. Kemudian sejarahnya dalam Al-Quran banyak cerita sejarah Nabi-Nabi yang terdahulu, supaya sejarah umat yang terdahulu ini menjadi pengajaran kepada kita untuk melihat pembangunan sains. Saya bagi contoh, Nabi Nuh alaihissalam saintis yang terkemuka, dan dia membuat kapal dia itu bukan besar orang pergi nelayan tu, dalam semua dimuat tu, dan kapalnya dah ada. Pergilah internet di Mount Ararat sekarang ni, dan dalam Al-Quran disebut gunung judi. Sebenarnya dia macam Uhud. Dia banjaran tu Uhud, tapi tempat berlaku peperangan adalah Jabal Rahmah. Banjaran tu Ararat, tempat turun Nabi Nuh itu ialah bukit judi. Selatan Turki, dekat sepadan dengan Iraq. Tengoklah komputer. Saya ada dalam ni pun ada. Dalam komputer ni. Masalah dah kita duduk. Jadi balik kepada dia, my comment balik kepada asas tadi. Jangan absolutekan hukum Fleming tadi, hukum Fleming tangan kanan, dan menceritakan tentang putaran elektron tadi nak dipakai dalam benda apa kepada kita kat tawaf dan sebagainya. Tawaf itu macam saya sebut tadi dah, tak tahu. Sebab dalam Islam ni ada dua ibadah. Satu disebut ibadah mahdah, ibadah yang membina rukun Islam, yang hari ini kita lakukan tanpa soal. Dia mengambil, kita tak tanya kenapa sembahyang hari semalam 5 kali, kenapa zuhur 4 rakaat, kenapa maghrib 3, kenapa subuh 2, kenapa maghrib subuh Aisyah dan subuh ditinggikan suara, kenapa wadah qiblat, kenapa ihram pakai 2 kain, kenapa perlu kita tawaf pusing 7 kali. Tak tanya kenapa lari-lari di atas Marwah dan Safa. Kalau minta maaf lah, kalau orang yang bukan Islam dan dia dah baca orang gila berlari gitu, gila tak gila itulah orang Islam. Kita kata begitu. That is our ibadah. Sebab dia tak boleh dilogikkan. Yang kedua, dia mengambil masa. Sekarang dengan buat zuhur, tak masuk lagi. Tunggu terjun matahari. Dia ambil masa. Kalau nak semayang, kalau nak pergi haji, tengok 6 bulan Zulhijjah. Pastikan betul-betul. Nanti pergi wukuf, tak masuk waktu lah, habis. Semua tak masuk, tak jadi. Nak keluarkan zakat, pastikan masuk waktu Ramadan sebelum sembahyang Aidilfitri. Selepas tak boleh. Keluarlah sebundi kan, satu tan kan, tak jadi. Nak qada lah jadinya. Dia tak jadi tunai. Sebab tu jangan main dengan sembahyang. Jadi yang ibadah yang membina rukun Islam ini, sama ada puasanya, zakatnya, hajinya, jangan dilogikkan. Buat seadanya. Kalau kita ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Syafi'i. Jangan pula pergi Mekah tak bawa kunut, balik Malaysia tak nak bawa kunut juga. Jangan. Tambah-tambah kita tak ni, orang pergi Turki, orang pergi macam saya pergi Palestin. Kita pergi mayang kat Masjid Aqsa. Orang yang bermazhab Hanafi, dia sunat takhirkan subuh. Jadi kalau subuh sekarang masuk 4 suku, dia tak buat 4 suku. 5 suku pun dia buat subuh. Saat ini 5.45 habis. Kita keluar daripada masjid, sampai maghrib naik matahari. Sebab mazhab dia macam tu. Mazhab Syafi'i dah. So jangan pandai-pandai.
Jangan pandai-pandai. Jadi mazhab sendiri. Ambil wuduk cara Syafi'i, batal wuduk cara Hanafi sebagainya. Jangan. Sebab dia ibadah mahdhah. Tapi kalau naik kereta, tanya ahli sains. Nak berhenti tak berhenti trafik light. Jangan tanya ustaz, jangan tanya macam tadi. Sebab dia memerlukan ijtihad kita, kekuatan kita. Begitu juga nak kerja apa. Kalau zaman kat Nabi, Nabi suruh cari kayu api, yang tak nak kerja ni, hari ni cari kayu api, tak jumpa. Tak bagi, tak ada kayu api. Jadi tak boleh dah suruh cari kayu api, nak cari kayu api, tak ada. Tak ada kayu api. Oh, dia tak sunnah ya, Nabi suruh cari kayu api, dah cari tak jumpa. Berjihad lah, berjuang, tak ada kayu api. Tak ada, tak bagi dah apa. Ada kerang kat situ. Jadi kita kena berijtihad, kita kena pandai untuk letakkan diri kita di mana. Balik yang tadi, jangan, kalau saya tak suka. Boleh debate lah, boleh bincang. Wallahualam. Tak boleh. Jawapannya, sains tak boleh buktikan Al-Quran. Dan Al-Quran juga bukan kitab sains. Saya sebenarnya dah sebut dah. Maksud saya, Al-Quran ini bukan kitab sains seperti yang ditulis oleh ahli sains ni. Seperti Nelson dan pakar fizik tu. Dia bukan. Sebab Al-Quran bukan. Al-Quran hudan lil muttaqin. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Yang pertama sekali, la raiba fi. Tidak ada keraguan. Benar belaka. Masalah kita tak tahu, itu lain cerita. Tapi Al-Quran masih benar. Jadi kalau cerita-cerita sejarah, cerita Nabi Nuh itu semua benar. Dan dia bukan kitab sains. Jadi itu jawapan yang kedua. Sains membuktikan Al-Quran tak boleh. Because sains, kalau dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang berhubung dengan ketuhanan. Dalam sains tak ada. Sebentar mana Al-Quran, sains nak membuktikan hubungan kita dengan Tuhan? Tak boleh. Jadi dalam sains juga tidak ada hubungan sesama manusia. Tak ada. Sebab tadi bicara, sains hanya bicara tentang alam. Tanya ni. Dan bagaimana nak buat air ni, sekarang nanoteknologi, communication technology, itu maksudnya. Dari sains. Tapi kalau kita jadi ahli sains Muslim yang tahu hubungan dengan Tuhan, itu sains Islam, dan juga dalam masa tahu hubungan dengan manusia, kita boleh menggunakan alat-alat yang dibangun oleh sains ini untuk menyebabkan kita hubungan dengan Allah. Misalnya, dalam handphone saya ini ada kompas. Kan mudah. Di mana-mana dalam dunia, tak payahlah. Kan? Kan mudah kita. Dia bertanya, kiblat ke mana? Tak payah dengar lah. Sebab sains membantu saya. Sebab tu saya menyebut, sains tanpa agama buta. Ke mana nak bawa? Akhirnya orang barat tinggal Tuhan, lepas tu free sex dan macam-macam. Dia ingat bahagia dalam free sex tu sebab digambar pada orang sex. Padahal seks itu penting, tetapi bukan macam digambar oleh orang barat. Seks itu bukan boleh barang mainan. So, orang boleh bayangkan, nak jual tayar kereta, bukan main lagi, gambar perempuan pakai begini. Sebab apa perempuan pakai begini dengan tayar kereta? Oh, tak kena pergi dengan kereta. Tak ada kereta kan? Saya ada kereta. Kita pergi dengan kereta beli tayar. Nak tukar tayar. Tak sanggup pak pun tak. Kalau tak, orang lelaki pakai masker, apa juga lakukan. Nak perempuan pakai begini, bukan tayar. Itulah seks. Tak pasal. Jadi, yang hak kedua ni Quran bukan. Quran tak boleh menjelaskan sains. Tapi secara falsafahnya, Al-Quran boleh menerangkan tentang di falsafah sains. Konsep-konsep asas dalam sains. Seperti tadi lah, langit dan bumi itu satu yang kami pisahkan. Benda hidup kami bermula daripada air. Kan? Kemudian bagaimana air turun daripada langit. Dan satu yang cantik, kalau tuan-tuan tengok kan. Ini saya tu, waktu ini sebab saya dah buat ni. Kalau tengok ayat yang berhubung sains dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tak bagi jawapan. Saya ulangi, ayat bentuk sains dalam Al-Quran, jawapan tidak ada. Sebab Allah Ta'ala dah beri akal kepada kita untuk kita jawab. Tapi hal lain tu dia kena bagi. Misalnya kamu mestilah menyembah Allah. Kaum Nabi Nuh apa semua tu dia bagi. Bagaimana nak sembah, bagaimana nak sembahyang dia bagi. Tapi kalau tentang bagaimana apalah yang dulu nak ila libidika faqul. Apakah kamu telah lihat bagaimana unta jadikan? Tak ada jawapan. Tak ada. Itu tentang kejadian manusia kan? Dia bagi kita baca surah Sajadah begitu baca kan? Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Sains. Jawapan tak ada. Kan?
Alladzi ahsana kulla syai'in, aku jadikan ahsana sebaik-baik kejadian. Syai' apa saja yang Allah Taala jadikan ini memang baik. Hatta bakteria ke apakah memang baik. Jadi kalau kita nak buat kelur pun takkan jadi kelur macam manusia Allah jadi. Pasti takkan sama. Sebab Allah Taala lebih baik. Dan dijadikan manusia itu mintin daripada tanah. Thumma ja'alna sulatan, kemudiannya itu aku keluarkan daripada tanah tadi, daripada keturunan Adam ini min mahina, air mani. Cukup. Maknanya kita sekarang kalau tanya kita daripada air mani, okey? Nabi Adam daripada minti, bukan ta. Kalau ta jadi wati wa zaitun. Oh, jadi buah pula. Kita bukan belum tung. Kita bukan belum buah. Kita mampu bilang dia. Kita daripada, kemudian kita daripada air hina, itu air mani. Dan cara disebut dia falsafah, air yang hina. Air mani bukan air najis lah. Bukan. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut hina? Jadi kita mencari jawapannya di persegi falsafah. Itu maksudnya. Dia tak terang. Nak terang satu-satu, dalam surah Al-Hajj adalah kan, daripada nutfah jadi alaqah, jadi mudghah, jadi kemudian lepas tu jadi tua, jadi tak sedar diri lah, jadi nyanyuk dan sebagainya, lepas tu mati, lepas tu jadi tulang belulang, Allah Ta'ala bangunkan balik. Yang itu semua benar. Jadi kalau mungkinkah tulang belulang hidup? Ya, bukan mungkin, pasti akan hidup. Tak ada mungkin lah. Jadi dekat situ ada. Tapi dia bukan kitab. Jadi balik ke soal ini, sains membuktikan Al-Quran? Tak. Kita tak boleh mencari kebenaran Al-Quran melalui pendekatan saintifik. Sebagaimana di soal tadi, nak minta buktikan Tuhan melalui saintifik, tak boleh ya. Memang tak boleh. Cara tadi itu untuk memenuhi puas hati saja. Puas hati dia, sebab kita tahu dia very limited cara berfikir. Itu jawapan. Kalau saya pun saya bagi jawapan yang sama. Saya akan bagi jawapan yang sama. Tetapi deep in my heart, Allah itu bukan macam udara. Yang saya terlihat Allah bukan macam tu. Itu deep in my heart. Yang kedua, Al-Quran membuktikan sains. Al-Quran bukan kitab sains. Tetapi ada kenyataan saintifik di dalam Al-Quran. Ada. Dan hampir semua fenomena ada. Tapi dia bukan kitab sains. Wallahualam. Jadi Dr. Syekh tengok sekejap, jadi boleh tambah sikit di conclusion. Saya pun macam saudara moderator tadi nak terkeluh tak terkata. Sebenarnya banyak perkara yang dah disentuh oleh Prof. Yusof. Saya sendiri juga banyak perkara yang saya belajar pada hari ini. Sebab tu kalau Prof. Yusof datang memang saya suka akan duduk daripada awal sampai akhir. Sentiasa ada perkara yang baru. Cuma mungkin satu perkara yang saya nak tekankan, nak ulang apa yang saya pernah sebut tadi, awal tadi. Bagi yang ada di sini, saya rasa ada setengah-setengahnya daripada jurusan sains. Pastikan kita tidak mensekularkan diri kita. Apabila kita masuk makmal, kita adalah saintis Muslim. Dan apabila kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, kita mempunyai ciri-ciri seorang saintis. Itu kena disekalikan. Wallah. Terima kasih kepada kedua adik kita yang telah menjelaskan secara lanjut tentang forum kita pada ini, Al-Quran Bukti Sains atau Sains Bukti Quran. Dan saya kira hadirin pada hari telah dapat mengambil input yang bermanfaat, boleh dibawa pulang